Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita akan memulakan satu perbincangan yang baru berkenaan dengan sebuah kitab yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Tapi konsep untuk kali ini adalah untuk pembacaan buku, lebih kepada pembacaan kepada tuan-tuan. Okey, lebih kepada naratif pembacaan. Saya ceritakan kenapa. Sekarang kita berada dalam musim Restricted Movement Act. Kita dalam fasa kawalan pergerakan. Maka kita menyahut seruan kerajaan untuk kita berada di rumah demi untuk kita mengelakkan bimbang kita ini menjadi orang yang menyebarkan virus ataupun orang yang menerima virus terusnya menyebarkan kepada orang lain. Kerana itu kita sebagai rakyat Malaysia dan sebagai umat Islam khususnya, kita menyambut baik arahan ini dan kita bekerjasama. Ini kita ingin menyebarkan kepada dunia bahawasanya ini Islam adalah satu agama toleransi. Meskipun ada satu dua cakap-cakap mengatakan ini adalah agenda Dajjal dan sebagainya, tak payahlah. Ulama telah bincang benda ini, Kesatuan Ulama telah bincang, Majlis Fatwa telah berbincang. Ada masalah yang lebih besar untuk kita kira dalam kita menangani wabak ini. Kadang-kadang dalam keadaan semangat kita tu nak menjaga Islam, bagus dah semangat nak jaga Islam tu. Tetapi malangnya kita kena study balik kata-kata kita itu, apa kesan dia kepada masyarakat. Kalau kita dengan emosinya kita kata tak payah pedulilah COVID semua ni, pi dah semayang juga, pi masjid jangan pedulilah, ini semua agenda Dajjal, tak masuk pi masjid, kita nak pi masjid juga. Satu yang pertamanya, kesan dia adalah apa? Kita menunjukkan kepada dunia agama Islam ni tidak ada toleransi. Agama Islam ini sampai tidak ada langsung ruang untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, untuk umatnya berbincang, bertoleransi. Sampai tak ada langsung ke? Virus semetra ni pun kena pi juga ke? Tidak. Dalam Islam sendiri kita diajar bagaimana ketika mana orang itu solat. Bila mana dia tidak mampu, ada rukhsah dia. Dalam musafir dia ada jamak dia, ada qasar dia. Kemudian ketika sakit boleh juga sembahyang sambil duduk, boleh juga sembahyang sambil berbaring dan sebagainya. Maknanya Islam dia ada peringkat rukhsah dia. Islam begitu satu agama yang cukup sempurna dan toleransi. Kata-kata kita yang emosi tadi itu boleh mencetuskan kepada masyarakat dunia bahawasanya Islam ini gambaran yang tidak baik. Sedangkan Islam tidak begitu. Maka kita kena hati-hati dengan kata-kata kita. Meskipun kita mengatakan kepada dunia yang kita ini sayang kepada Islam, kami ni semangat nak pergi juga ni. Cerita dia saat lagi ni, virus dia tak nampak. Dajjal nampak senang, virus tak nampak. Dan kalau kita berkeras juga, nak lawan juga autoriti kerajaan, autoriti agama sendiri pun yang kata tak boleh pergi sementara waktu, kita nak pergi juga, berkeras juga. Kalaulah berlaku kematian, yang rugi itu, yang mati ramai itu umat Islam. Kita telah mengurangkan lagi umat Rasulullah SAW. Itu yang autoriti agama telah berbincang, Majlis Fatwa telah berbincang, Kesatuan Ulama telah berbincang. Mereka menyetujuinya. Kalau bukan kita mengikut para ulama, siapa lagi kita nak ikut, kan? Jadi dengar dan patuhlah. Dengar dan patuh. Jadi demi menyahut seruan itu, saya tak mampulah nak pulihkan orang COVID, pasal kita bukan doktor dan sebagainya. Cuma mampu doa je lah, kan. Cuma apa yang saya mampu buat di rumah adalah ni, demi nak nak isi masa dengan tuan-tuan yang berada di rumah lama, tak boleh keluar. Maka daripada kita duduk saja main Facebook apa semua, baik kita ulang kaji kitab. Yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan pada siri kali ini adalah kita nak buat pembacaan kitab yang telah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Arsyad Mukhtar daripada Pendang, Kedah. Satu kitab yang saya kira cukup menarik. Kitab ini tuan-tuan, kalau kita baca sejarah-sejarah barat, buku-buku teks sejarah barat, dia akan quotes daripada kitab ini. Rihlatus Salafi, Rihlatus Sirafi, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Rihlatus Sirafiyah, ataupun dalam diterjemahkan bahasa Melayu Rihlatus Sirafi lah. Tapi kamera terkalih ni, jadi gitulah. Diterjemahkan oleh Ustaz Arsyad Mukhtar, satu kerja yang baik oleh beliau. Kitab ini menceritakan tentang catatan perjalanan Sulaiman At-Tajir dengan Abu Zaid As-Sirafi. Ini gabungan keduanya sebab dia tiga kitab yang berlainan, tapi digabungkan dalam penterjemahan ini oleh Ustaz Arsyad Mukhtar, nak bagi mudah faham flow of the story, sebab ada naskah yang hilang dan sebagainya. Maka diterjemahkan oleh Ustaz Arsyad, menarik, dia jadi whole line cantik. Maka
kitab ini menceritakan tentang perjalanan orang kata apa, businessman Islam ataupun mungkin ulama Islam, saya tak tahulah, tapi nama ni lebih terkenal dengan pengembara Islam yang Sulaiman At-Taji dengan Abu Zaid As-Sirafi ni pengembara Islam yang mencatatkan perjalanan mereka dengan kapal, dan banyak penemuan-penemuan mistik yang telah mereka temui, banyak masyarakat yang telah mereka temui yang dipercatatkan. Konsep macam rehlah Ibn Khaldun nanti saya akan bacakan kalau ada masa yang lebih sesuai. Pasal Ibn Khaldun panjang, saya ada di rumah, ada di bawah. Kitab Ibn Khaldun rehlah, bagaimana Ibn Khaldun cerita dia bertemu dengan Sultan Malikul Zahir di layan dia, kemudian dia pergi jumpa dengan peristiwa, jumpa dengan para ulama, sempat dia melazimi majlis imlaq, majlis hadis. Kemudian dia ceritakan dia pernah tersesat di tengah lautan selama 40 hari dipukul oleh ombak. Menarik dia cerita oleh Ibn Khaldun. Ni malam ni kita nak cerita tentang Rihlatus Sirafi, Sulaiman At-Taji dengan Abu Zaid As-Sirafi. Saya tak pasti berapa episod boleh pergi, tapi malam kita mulakan dululah, tengok macam mana. Kalau tak sempat pun saya akan cut dan kita akan sambung kepada hari-hari dan seterusnya demi melengkapi hari-hari tuan-tuan di rumah. Kalau tak panjang mana pun, okey, kita baca. Kemudian kalau sempat habis awal, katalah dalam 1-2 episod saja, kemudian kita akan cuba cari kitab yang lain yang berkonsep penceritaan agar tak mau terlalu berat. Tuan-tuan duduk di rumah saja tu dapat dengar dan dapat layan, menghadam kisah-kisah ini. Sebab ini menjadi rujukan akademik para sejarawan barat. Dia rajin quotes Rihlatus Sirafiyah ini. Tetapi dalam kalangan kita kurang orang quotes kitab ini. Jadi malam ni kita nak angkat balik karya ini. Terima kasih kepada penterjemah Ustaz Arsyad Mukhtar yang menterjemahkan kitab ini pada tahun 2016. Hasil usaha yang sangat baik, sebab nanti tuan tengok di bawah ni dia bagi dengan footnote dan sebagainya bawah-bawah ni kan. Cantik lah, cukup cantik. Okey, jadi kita nak mulakan perjalanan ini menarik tuan-tuan. Sebab tapi Ustaz Arsyad Mukhtar bukan orang yang pertama lah. Sebelum itu sudah ada 2-3 orang tokoh daripada Arab yang mencari balik, yang tahqiq balik kitab ni, kemudian yang masukkan dalam Maktabah Syamilah, kemudian ada yang tahqiq cebisan yang lain, kemudian disatukan oleh Ustaz penterjemah Ustaz Arsyad dan diselaraskan macam saya cerita dah, diselaraskan dengan menarik. Dan diceritakan sepanjang kitab ini. Nanti kita akan go through kisah dia pergi kepada lautan Hindi, kemudian kaum yang dia jumpa di sana, kemudian dia pergi kepada Guangzhou di China, apa yang dia jumpa di China, kawasan-kawasan pulau yang ditemui di sana, adakah penduduk di pulau tersebut, kemudian tentang negeri-negeri di antara India dengan China, Hind dan Sindh, kemudian dia jumpa dengan binatang-binatang di sana yang pelik-pelik, kemudian jenis-jenis undang-undang yang diamalkan di sana, adakah tidak seorang raja Islam di sana dan sebagainya. Banyak 3-4 tokoh. Kemudian disampai ke Kepulauan Melayu, apa yang ditemui dalam Kepulauan Melayu dan sebagainya. Tak silap saya, Sulaiman At-Taji ni dalam kurun keempat Hijrah. Kurun keempat. Kalau saya silap kurun ketiga, antara dua tu lah. Nanti kita ada cerita atau tak cerita. Baik. So kita nak teruskan. Kita nak mula pembacaan kita ni. Saya harap kita ready. InsyaAllah saya video ni mungkin kita akan ambil masa dalam 20 minit lebih kurang. Kemudian kita akan cut. Kita akan buat episod kedua, ketiga dan keempat. Tapi jangan risau, kita akan go through satu demi tuan-tuan tak akan terlepas lah sampai kita khatam kitab ini. Kitab Rihlatus Sirafi, kitab sirah, pencatatan perjalanan. Kitab rihlah. Ini original dia. Baik, insyaAllah kita akan bermula kitab yang pertama. Saya baca, saya nak cerita baby pun bukan pandai sangat. Saya baca je lah. Tuan-tuan dengar dan tuan-tuan nak catat lah. Baik. Tapi bahasa dia telah dialihkan ke dalam bahasa yang moden lah. Baik. Baik, saya baca terus lah. Pada kitab yang pertama, pada awal permulaan, dia cerita nanti kita akan go through satu demi satu kronologi. Maksudnya majlis kita ini adalah majlis pembacaan kitab. So saya tidak akan hurai lebih-lebih. Saya akan baca, tuan-tuan akan dengar layan je perjalanan oleh gabungan Sulaiman At-Taji dengan Abu Zaid As-Sirafi. Okey, baik, kita akan mulakan pembacaan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kepada pengarang kitab yang menyampaikan ilmu ni kepada kita insya-Allah. Amin. Baik, insyaAllah. Maka pada bab yang pertama, kitab yang pertama, penulis masukkan di sini bab mengenai laut di antara negeri Hind dan Sindh, Rus dan Marus, Gunung Qaf, negeri Sarandib dan Fathu Abu Hubaishi.
Ini dia punya tajuk dia. Bagi kita baca insya-Allah. Saya baca je nah. Al-Fath Al-Hubaishi ialah seorang lelaki yang umurnya mencapai 250 tahun. Ada pada tahun sekian di mana beliau ketika itu berada di Marus, satu kawasan antara Rus dan Marus. Macam berkata Inggeris kan, Gog dan Magog kan. Tak tahulah, kita akan tengok jawapan dia. Tapi kawasan ini di mana? Di antara negeri Hind dan Sind, antara negeri India dan China. Dan itu boleh tengok di peta. Okey, maka ada pada tahun sekian di mana beliau ini ketika itu berada dekat Maruz. Lalu beliau berjumpa dengan Al-Hakim As-Sawwah yang membawanya ke laut dan menunjukkan kepadanya sejenis ikan. Fathul Al-Hubaishi ni, dia satu ketika dia melewati kawasan Maruz dekat antara laut China dan India, berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Al-Hakim As-Sawwah yang membawanya ke laut dan menunjukkan kepadanya sejenis ikan yang berada di situ, di mana di perairan antara China dan India. Ada kalanya ia timbul di permukaan laut dengan rumput rampai serta kerang-kerangan laut ditumbuh di atas belakangnya ikan itu. Kadang-kala ada kapal yang melabuhkan sauh di atasnya kerana menyangka ianya sebuah pulau. Bila saja mereka menyedari hal yang sebenarnya, tanpa bertangguh lagi mereka segera menarik sauh dan beredar dari situ. Bermaksud apa? Ikan ni begitu besar lah. Sebab sampai tahap orang anggap sebuah pulau. Ya. Sekali-sekala ikan ini mendepangkan salah satu daripada sirip di sisi tubuhnya, maka kelihatanlah besar sirip itu seumpamanya layar sebuah kapal. Besarnya sirip dia macam kelihatan seperti layar sebuah kapal. Kadang-kala ikan itu mengangkat kepalanya daripada air, maka ia kelihatan seperti sesuatu yang sangat besar sekali. Ada kalanya ia menyemburkan air daripada mulutnya, lalu terlihatlah seakan-akan menara tingginya. Apabila laut tenang, ikan-ikan itu akan berkumpul lalu membuat satu lingkaran. Kemudian ikan-ikan berkenaan akan membuka mulutnya masing-masing sehingga kelihatan air-air dikelilingi itu melimpah masuk ke perutnya seolah-olah air itu melimpah ke dalam telaga. Kapal-kapal yang berlayar di lautan amat takut kepada ikan ini. Pada waktu malam mereka akan meniup trompet seperti trompet orang Nasrani kerana takut kalau ikan itu melanggar kapal mereka sehingga menyebabkan karam. Di laut ini juga maksudnya dia menceritakan tentang sejenis ikan yang sangat besar yang dia berenang setengah-tengah lah, setengah badan naik atas, setengah badan di bawah, yang kelihatan seolah-olah pulau, sedangkan dia seekor ikan. Dan pelaut-pelaut yang pernah pergi ke lautan Hindi yang dalam-dalam tu pernah menjumpai ikan ini, dan mereka akan tiup trompet di waktu malam demi nak mengejutkan ikan ni agar dia pergi ke tempat lain, jangan selisih dengan dia. Okey, kemudian baik, seterusnya. Di laut ini juga terdapat sejenis ikan yang kami ada menangkapnya, yang mana panjangnya mencecah 20 hasta. Ni penulis mencatatkan dalam kitab dia, dia pernah tangkap sendiri satu jenis ikan dekat lautan Hind wal Sind ini, antara China dan India ini, satu jenis ikan yang dia pernah sendiri tangkap, yang panjang ikan itu mencecah 2 hasta. 2 hasta ni, satu hasta, 2 lah kan, panjang jugalah. Okey, kemudian kami belah perutnya. Lalu kami dapati di dalam perutnya terdapat seekor ikan jenis yang sama juga. Bila dia tangkap, bila dia mengai ikan tu, dia tangkap dapat 2 hasta panjang. Belah perut, dalam perut ikan tu ada ikan yang sama jenis dengan dia. Maknanya dia makan kot. Ya. Setelah itu kami belah perut ikan yang kedua itu. Lalu kami dapati di dalam perutnya juga terdapat seekor lagi ikan yang sama. Semua ikan ini bergerak-gerak dan saling tak tumpah seperti setiap satunya. Maknanya kata ikan tu besar, tangkap, belah-belah, dalam tu ada seekor ikan lain. Sebiji macam ikan ni keluar tadi, cuma saiz lebih kecil, skala dia lebih kecil. Ikan yang kedua tu, dia belah pula, dalam perut ikan kedua tu ada seekor ikan lagi yang lagi kecil. Yang sebiji macam yang di luar yang kedua tadi, tetapi skala dia lebih kecil. Oh, hebat. Subhanallah lah. Ya, mungkin itu jenis dia macam tu ke, ataupun kandungan dia ke, ataupun dia makan anak-anak dia ke, tak tahulah, tapi itu yang dicatatkan dalam Rihlatus Sarafiyah ini. Okey, baik. Kemudian dia masuk kepada bab wal dan lusyuk. Lusyuk bahasa Arab ni alif lam alif shim kaf, al-lusyuk. Okey, dan al-wal alif lam waw alif lam. Okey, baik, kita baca. Bersama ikan besar yang dipanggil al-wal. Okey, al-wal ini menurut catatan di bawah ini katanya al-wal ini bahasa Inggeris ambil perkataan whale, W-H-A-L-E. Whale ini berdasarkan al-wal, iaitu ikan paus. Sedangkan bahasa Arab ikan paus ni al-huta kan, lain sikit. Tapi tak tahulah kenapa wal ini disebutkan. Okey. Ikan wal, ada seekor ikan yang dipanggil al-lusyuk yang panjangnya sekadar 1 hasta.
Apabila ikan besar tersebut membuat onar dan mengacau-ngacau ikan yang lain di laut, maka ikan kecil ini akan menguasai ikan besar tersebut dengan menempel bersama-samanya di pangkal telinganya dan tidak berpisah lagi sehingga dibunuhnya ikan besar itu. Maka dia cerita dari perairan itu juga dia temui ikan yang sangat besar yang disebut sebagai ikan alwal. Ikan alwal ini besar dia dan dia sentiasa ada satu guard yang jaga dia. Guard ni kecil je. Nama ikan yang guard ni nama lusyuk. Bila ikan wal ini dibuat perangai ke, dia pergi kacau tempat orang dan sebagainya ke, ikan lusyuk ini akan menempelkan diri kepada dia, lekat dengan dia sampai dia tak nak buat apa dan merembeskan racun dia yang akhirnya alwal ini akan mati. Kita kena tengok Discovery Channel lah kalau ada penjelasan ini kan. Menarik kehidupan ini. Menempel di telinganya sehingga ikan itu mati. Apabila ikan kecil itu berada berhampiran dengan kapal, maka ikan besar tadi tidak akan menghampiri kapal berkenaan kerana mahu memisahkan diri daripada ikan kecil tersebut. Maknanya ikan wal ini takut dengan ikan lusyuk tadi tu yang kecil tu. Di laut ini juga diceritakan ada sejenis ikan yang wajahnya berwajah manusia serta dapat pula terbang di atas air. Saya rasa ni tak pelik. Saya pernah jumpa dalam Discovery Channel cerita tentang monster fish tu kan. Dia pun cari ikan yang boleh terbang. Tapi dia tak terbang tinggi macam burung. Dia terbang sejengkai kot. Ataupun 2 jengkai daripada atas paras laut. Memang wujud ikan tersebut. Mungkin ikan yang sama disebut dalam monster fish di Astro Discovery Channel. Ataupun dengan kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi memang wujud ikan tersebut. Saya pernah tengok di penjelasan itu dalam Astro. Okay. Dia kata ikan tu berwajah manusia. Ni tak tahulah. Serta dapat pula terbang di atas air. Nama ikan ini adalah ikan mij. Mij. Al-mij. Alif lam mim ya jim. Okay. Kalau ambil pada ma'arij itu macam tangga. Tempat naik kan. Mij. Ada juga ikan lain di bawah air yang sentiasa mengintip pergerakan ikan terbang tadi. Sehingga bila ikan itu jatuh ke air, maka segera disambar dan ditelannya. Nama ikan ini adalah unqutus. Semua jenis ikan saling memakan sama sendiri. Dia kata dekat laut ini ada satu lagi jenis ikan nama dia al-mij yang terbang dalam sejengkai 2 jengkai daripada atas paras laut. Dia tak berenang, dia terbang paras laut. Dia kan berenang juga kot. Cuma Mas Sulaiman ini dapat berita daripada penduduk setempat mengatakan ikan dia terbang, tetapi betul-betul di bawah dia di dalam laut ada ikan lain pula yang duk intip penerbangan dia. Once dia turun ke laut untuk nak minum dan sebagainya ataupun bernafas kan saya tak tahu, dia akan dimakan. Oh, itu cerita dia. Dan dia kata kesemua ikan di kepulauan itu saling memakan sama sendiri. Konsep prey and predator dalam ilmu biologi sains kan. Baik, itu tentang pulau yang ditemui, kawasan yang ditemui di antara kawasan Hind dan Sindh. Kemudian mereka melewati laut yang seterusnya. Laut ini bernama Laut Harakan. Laut Al-Harakan. Okey, baik saya sambung lah. Berapa minit lah? 20 minit sikit lagi boleh. Laut yang ketiga adalah Laut Harakan. Antaranya dengan Laut Dalarawa. Dalarawa ni dalam bahasa Arab. Bahru Dalarawa. Al-Bahru Dalarawa. Ini tulisan kitab asal dia. Al-Bahru Ad-Dalarawa. Okay. Terdapat banyak sekali pulau-pulau sehingga dikatakan 1,900 buah pulau yang terdapat dekat kepulauan Laut Al-Harakan ini. Ataupun Laut Al-Dalarawa ini. Dan pulau-pulau itulah yang menjadi pemisah antara 2 laut berkenaan. Iaitu Laut Dalarawa dengan Laut Harakan. Laut Dalarawa, Laut Harakan. Di pertengahan itu ada banyak pulau-pulau kecil. Yang dikatakan jumlah dah hampir 1,900 buah pulau. Pulau-pulau tersebut di bawah kekuasaan kerajaan seorang perempuan. Tetapi pulau-pulau kecil-kecil tu ada seorang king. Tapi king itu perempuan. Queen lah. Queen yang menguasai pulau itu. Kepulauan itu, bukan pulau tu. Kepulauan itu milik seorang permaisuri. Di pulau-pulau berkenaan terdapat anbar dalam jumlah yang banyak dan besar-besar ukurannya. Bahkan setiap satunya ada yang sebesar sebuah rumah dan seumpamanya. Anbar ini tumbuh di dasar laut. Apabila gelombang laut terlampau kuat, maka ia akan melemparkan ambar itu dari dasar naik ke darat. Baik. Seumpama kulat dan cendawan. Ini satu permata lah. Anbar. Sikit lagi. Gugusan pulau yang dikuasai oleh perempuan ini dipenuhi oleh banyak pokok kelapa. Dan jarak antara satu pulau ke satu pulau yang lain adalah sejauh 2, 3 atau 4 farsakh. Saya kena kaji balik lah farsakh ni berapa. Okay. Farsakh mungkin saya kena kaji balik. Kesemuanya makmur dan para penduduk dan pokok-pokok kelapa.
harta mereka adalah kulit siput. Sang ratu memerintah menyimpan kulit siput dalam khazanah perbendaraan baginda. Dikatakan bahawa tidak ada yang lebih hebat dalam kepandaian daripada penduduk di pulau ini, sehingga kan mereka mampu membuat baju yang siap ditenun, itu lengkap berjahit dengan 2 lengan dan 2 pesak. Ya, serta poket. Mereka penduduk pulau tu cerdik. Mereka boleh jahit baju sendiri dah dalam zaman itu. Bahkan baju tu pula ada lengan. Ada lengan. Baju orang dulu tak ada lengan. Okay, tapi mereka boleh buat lengan. Maksudnya teknologi nak jahit kat lengan ni. Okay, kemudian ada tenunan dan ada poket. Macam baju Melayu. Dan mereka juga membina kapal-kapal dan rumah-rumah serta melakukan segala kerja yang berkait dengan kepandaian dan kemahiran pelbagai. Kulit siput didapati oleh mereka daripada laut dalam. Keadaan siput itu masih lagi bernyawa. Lalu diambil pelepah nyor, lantas dicampakkan ke atas permukaan laut sehingga siput-siput tadi bergayutan padanya. Mereka menyebut siput itu sebagai qabtah. Al-qabtah. Bahasa Arab pun dalam naskah Arab ditulis alif lam qabtah al-qabtah. Baik. Ini kepulauan tersebut yang ditemui Al-Harakan dan Dalau Rawah. Tak tahulah di mana, tapi kalau kita kaji dalam peta hari ni, kawasan laut yang di tengahnya banyak kepulauan yang kecil. Tak tahulah tuan-tuan, Jawa ke mana ataupun negara lain ke, tak tahulah. Tapi tadi kita kena ingat kawasan mana ni, kita melewati kawasan antara India dengan China. So tak mustahil dalam kawasan kita lah. Antara India dengan China, di tengah-tengah itu dia melewati kawasan kepulauan yang kecil. Mungkin kawasan kita. Dan orang dah pakai baju yang dah ada poket dah dan ada lengan. Okay. Baik. Mungkin saya nak sambung ke atau mana? 24 minit. Jadi insya-Allah pada episod seterusnya saya akan sambung lagi. Setelah itu dia pergi di mana? Setelah dia melewati kawasan Pulau Harakan dengan Dalau Rawah itu yang banyak pulau dan jumpa orang yang pakai baju ada poket tu, mana lagi dia pergi? Insya-Allah. Stay tune untuk episod yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.